Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Penyerang Harimau Melaya Faisal Halim kembali menjadi tumpuan peminat bola sepak Asia. Ini selepas namanya tersenarai untuk pemilihan gol terbaik Piala Asia 2023 oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jaringan menarik pemain Selangor FC itu dihasilkan ketika menentang Korea Selatan dalam aksi peringkat kumpulan 25 Januari lalu. Gol tersebut membantu Harimau Melaya mengikat pasukan negasi Asia itu 3-3. Faisal perlu bersaing dengan 7 pencabar lain termasuk Kapten Korea Selatan Son Heung-min, Keto Nakamura dari Jepun dan Musa Al-Tamari Jordan. Peminat boleh membuat udian di laman web rasmi AFC yang akan berakhir Ahad ini. Selepas 2 dekad dalam sukan squash, pemain wanita negara Lau Wei-wen mengumumkan persaraannya secara rasmi. Pengumuman tersebut dilakukan pemain berusia 33 tahun itu melalui hantaran di Facebook rasminya. Di dalam hantaran itu, Wei-wen turut meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang sentiasa menyokong sepanjang kariernya. Tambahnya, biarpun tidak lagi bergelar pemain, dia akan terus melibatkan diri dalam sukan squash dan akan terus memberi inspirasi kepada orang lain. Sebelum ini, bekas pemain nombor 5 dunia itu pernah menyatakan hasrat untuk bersara. Ini kerana Wei-wen bergerut untuk mencapai prestasi terbaik selepas kecederaan lutut kirinya. Antara pencapaian terbaik Wei-wen adalah membantu kem squash negara meraih emas acara perpasukan masing-masing pada Sukan Asia 2010 dan 2014. Keresahan disuarakan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei terhadap prestasi Malaysia pada kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 mempunyai asas tersendiri. Namun ia tidak menggambarkan keseluruhan prestasi pasukan negara ketika ini. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria berkata badan induk itu sentiasa berusaha keras mempersiapkan skuad negara ke Sukan Olimpik 2024. Namun jelasnya mustahil untuk melakukan perubahan gerak kerja BAM dalam masa terdekat ini. Ia memandangkan berbaki kurang beberapa bulan sahaja lagi sebelum tamasya berprestij itu membuka tirai pada 26 Julai depan. Tambah Tan Sri Norzal, keputusan muncul naib juara BATC tidaklah terlalu mengecewakan. Pihaknya sentiasa berhubung dengan Datuk Lee Chong Wei yang juga ahli jawatan kuasa program Road to Gold RTG dan pengurus pasukan skuad badminton ke Paris. Beliau berkata komitmen ditunjukkan Datuk Chong Wei untuk mengangkat sukan badminton di negara ini perlu dibanggakan. Beliau merupakan pakar yang telah menyumbang tenaga selama 19 tahun dengan pelbagai pencapaian di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Kejohanan pimpong berpasukan dunia 2024 di Korea Selatan, skuad pimpong wanita negara gagal menempah tiket ke syukur akhir selepas tewas 1-3 kepada Croatia. Pada aksi pusingan 32 terbaik di Busan itu, mata tunggal kem negara diraih Ho Ying pada perlawanan ketiga. Malaysia sebelum itu menewaskan Cuba, Korea Selatan, Puerto Rico dan Itali dalam saingan peringkat kumpulan. Kejohanan itu menawarkan slot ke Sukan Olimpik 2024 sekiranya berjaya melangkah ke syukur akhir. Dalam pada itu, pasukan lelaki negara terkandas di peringkat kumpulan. Spekulasi perpindahan penyerang naturalisasi Harimau Melaya, Romel Morales ke Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akhirnya terjawab. Juara Liga Super 10 kali berturut-turut itu telah pun memperkenalkan Morales sebagai pemain terbaru mereka bagi menghadapi musim 2024-2025. Pengumuman itu dibuat Harimau Selatan menerusi satu video berdurasi 42 saat di laman Facebook rasmi Kelab Johor Southern Tigers. Pemain berasal dari Colombia itu pernah mewakili beberapa pasukan Liga Malaysia termasuk PKNS FC, Melaka United dan KL City FC. Bintang berusia 26 tahun itu membuat penampilan bersama skuad kebangsaan di pentas Piala Asia 2023 baru-baru ini dengan dia meledak gol penyamaan Harimau Melaya ketika mengikat Korea Selatan 3-3 dalam aksi terakhir kumpulan E. Kehadirannya dilihat bakal menambah senyap sebahagian serangan skuad Harimau Selatan apabila bakal bergandingan bersama Bergson Da Silva dan Fernando Forestieri. Pegangan 25% saham bilioner Britain, Jim Ratcliffe dalam Manchester United sudah dilengkapkan. Ia sekaligus menoktahkan pelbagai cerita negatif yang berlarutan lebih setahun. Perjanjian bernilai $1.25 bilion yang mana pengerusi Ineos itu turut
akan melabur $300 juta bagi infrastruktur kelab itu dan mengendali operasi harian bola sepak mereka. Persetujuan telah pun dicapai pada bulan Disember lalu dan kelulusan terakhirnya hanya membabitkan formaliti. Pembelian Ratcliffe menamatkan lebih setahun ketidaktentuan kelab berkenaan. Pemilik majoriti iaitu keluarga Glazer akan mengekalkan pegangan terbesar dalam kelab, tetapi kumpulan Ineos milik Ratcliffe akan mengendali operasi bola sepak. Manchester United yang juga juara 20 kali Liga Perdana Inggeris kini menduduki tangga ke-6 Liga. Beralih ke perkembangan Liga Perdana Inggeris, Manchester City melonjak ke tangga kedua selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Brentford di gelanggang sendiri. Erling Haaland kembali mendapat sentuhan berbisanya apabila memecah kebuntuan pada minit ke-71. Penyerang kebangsaan Norway itu tidak mensia-siakan lorongan cantik Julian Alvarez sebelum melepaskan rembatan mengatasi penjaga gol lawan Mark Flecken. Pasukan kendalian Pep Guardiola itu masih belum kalah dalam 10 perlawanan terakhir Liga. Mereka kini mengumpul 50 kena mata, 1 mata di belakang pendahulu Liverpool dan juga berkelebihan 1 mata mengatasi Arsenal di kedudukan ketiga. Brentford pula berada 5 mata di atas zon penyingkiran di tangga ke-14. Ini pula perkembangan Liga Juara-Juara. Inter Milan membawa kelebihan tipis selepas menumpaskan Atletico Madrid 1-0 pada aksi pertama pusingan 16 terakhir awal pagi tadi. Pemain gantian Marko Arnautovic memberi sedikit kelegaan buat pasukannya apabila menyumbat masuk gol kemenangan ketika perlawanan berbaki 11 minit di San Siro. Penyerang Austria itu pada awalnya diejek kerana beberapa kali gagal menyudahkan peluang. Namun, ia berubah kepada sorakan selepas jaringannya memberi kelebihan buat Inter. Skuad kendalian Simone Inzaghi akan bertandang ke Madrid 13 Mac depan untuk perlawanan timbal balik. Juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia melaungkan amaran menjelang musim baru MotoGP 2024. Bagnaia membuktikan dia akan menjadi pencabar yang sukar untuk digugat pesaing lain selepas mendominasi sesi ujian di Qatar. Bersaing di Elita Losail yang menjadi tuan rumah perlumbaan pembuka musim bulan depan, pelumba pasukan Ducati, Lenovo berusia 27 tahun itu mengulangi pencapaian yang ditunjukkan di Sepang, Malaysia. Bagnaia melakar 1 minit 50.952 saat pada hari kedua sekaligus memadam rekod terpantas sepusingan yang dicatat Luca Marini pada 2023 di litar sama. Saudara, sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين